Muslimin muslimat mata Allah sekalian. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada hadis yang baru. Hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke berapa? Siri yang ke-102. Masya Allah. Hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-102. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya tak pasti yang mana. Ustazah nak yang dalam buku tu juga. Okey, tapi kenapa yang 4 dia? Sebenarnya yang 2 Ustazah rasa. Okey. InsyaAllah kita adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-102, 102 dah alhamdulillah. Dan kita akan masuk kepada satu hadis Nabi SAW yang pendek dan kita akan tulis. Sebab pendek jadi kita boleh tulis. Itu sebenarnya bukan jilid ni. Dia kena tulis, cari jilid yang 2. Sebab bila jilid ni dia hadis yang ke ada dekat tu. Betul. Bukan. Semalam saya tengok ada dekat ni. Dalam kereta kita. C. Ada. Bukan apa kalau letak kitab ni atas tu dia tak boleh nak menampung. Okey. InsyaAllah muslimin muslimat sama-sama ya. Kita dah selesai dah. Kita dah bicarakan tentang perkataan insya-Allah. Kita dah bicarakan tentang kisah-kisah yang berkaitan dengan perkataan insya-Allah. Dan sekarang insya-Allah kita akan masuk hadis yang keempat. Hadis yang keempat dan ia merupakan hadis yang ke-63 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin. Hadis yang keempat dalam bab muraqabah, iaitu bab yang kelima yang kita belajar ni. Dan ia merupakan hadis yang ke-63 dalam kitab Riyadhus Salihin. Semua ready ya? Jadi untuk kali ini sebab hadisnya pendek saja, jadi kita boleh tulis. Jadi saya nak tulis ya. Ustaz ni kita alih. InsyaAllah. Ini tak boleh macam ni. Okey, kuliah kita adalah kuliah Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin siri 102. Masya-Allah. Riyadhus Salihin. Maksud Riyadhus Salihin apa dia sahabat-sahabat Riyadhus Salihin? Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin maksudnya taman orang soleh. Ini kuliah Riyadhus Salihin kita ni adalah sempena apa? Kitab. Memang nama kitab Riyadhus Salihin. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan bila kita hadir pada kuliah Riyadhus Salihin ini, kita sedang berada di taman orang-orang soleh. Riyadh, taman min riyadhi jannah. Taman orang soleh di dunia dan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah siri 102. Kita masih lagi dalam bab kelima. Betul tak bab kelima? Okey. Kita masih lagi bab 5. Tajuk bab kita adalah muraqabah. Muraqabah. Bab kelima, muraqabah. Muraqabah ni maksud dia apa? Muslimin muslimat, pengawasan daripada Allah. Ni kena ada ya. Sebenarnya kalau saltip baru dah tak bergerak. Pengawasan Allah. Sebenarnya ambil kertas pun tak apa. Saya selit. Okey, sahabat-sahabat minta sekalian. Ini tinggi sangat tak ni? Gitu. Biar setara.
Setara saja. Okey. Masya Allah. Tu ambil yang tu pun tak apa tu. Tak ketat lagi. Kena gulung satu lagi. Okey. Riyadhus Shalihin siri 102. Maksudnya adalah pengawasan. Kita masih bab yang kelima, iaitu bab pengawasan Allah. Ni muraqabah ni. Bahasa Arab ni muraqabah. Tapi maksudnya adalah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan tengok hadis yang kita akan bincangkan ialah Encik. Ini kan kena satik terus sebab kalau ni lama-lama dia jatuh juga. Dah letak. Okey, terima kasih. Tak. Tolong cari. Sekejap. Oh tak, hadis hari ini adalah hadis yang kita sebut tadi, hadis yang ke Ar-Rabi' innakum ta'maluna amala. Hadis yang ke 65. Pelihara Allah tu hadis yang ke 65. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini bab lain ni. Sekejap ya sahabat-sahabat. Sebab saya tukar buku. Oh, hadis 6, hadis yang ke-65. Kenapa confuse ya? Kenapa tak sama dalamnya? Okey, sudah jumpa. Okey. Betul dah ni. Kenapa lain kedudukan hadis ni daripada kitab ni? Lain. Ya. Okey, muslimin-muslimat yang minta sekalian, memang kita akan bacakan hadis yang panjang. Tapi sebelum tu hadis 63. Hadis 63. Betul lah 63. Ya, betul dah. Sama. Okey, minta maaf ya sahabat-sahabat. Dek, kamu kena kontrol ni biar nampak ni. Okey, kita akan bacakan hadis yang keempat. Hadis yang keempat dalam bab muraqabah. Muraqabah ni adalah bab yang kelima dan ia merupakan hadis yang ke-63 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Jadi siapa yang tak mampu ataupun tak beli lagi kitab, anda jangan bimbang. Hadis-hadis yang pendek saya akan tulis. Jadi kalian boleh catat pada buku ya. Satu lagi dapat pahala tahu. Buat catatan ni dapat pahala. Tangan menulis dapat pahala. Jadi belajar menulis. Menuliskan hadis Nabi. Belajar menulis firman Allah. Tangan jadi saksi berkata depan Allah besok. Qala innakum. Macam dalam kelas lah. Qala innakum. Qala innakum la ta'maluna a'malan
Hiya adaku. Hiya adaku. Hiya adaku fi a'yunikum. Fi a'yunikum. Fi a'yunikum minasy'ari. Minasy'ari. Kunna na'udduha Kunna na'udduha ala ahdi ala ahdi Rasulillah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Minal mubiqati. Subhanallah. Okey, kalau kena jauh, jauhkan sebab nak nampakkan sampai hujung. Nak nampakkan penuh. Okey. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Hadis ini merupakan satu hadis yang sebenarnya memberikan kepada kita kefahaman tentang hakikat kehidupan akhir zaman. Hakikat jauhnya perbezaan kehidupan dengan kehidupan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut kaedah beramal, dari sudut suasana, bi'ah dia, suasana dia. Yang mana kita hari ini merasakan bahawasanya amal ibadah dan amal soleh kita baik-baik sahaja. Kalau tak bimbang langsung, tak apalah, ikutlah dia nak jadi apa. Tak jawab pesa pun tak apalah. Berapa makan saya tak kisah. Ini bahaya kan? Ia akan membinasakan. Sebab jika ibu tidak rasa bimbang, tengok akhlak buruk pun, dengar anak cakap mencarut pun, alah nama pun budak. Tapi ada ibu yang ada sifat bimbang, biar dia rasa bimbang sikit, dia terus ambil tindakan. Dipanggil anak, dicakap, itu perkataan tu tak elok. Subhanallah, Allah Akbar. Muslimin muslimat, pernah anak saya sebut perkataan Mak Saleh kan, tapi dia tak faham apa dia cakap. Lepas tu dia sebut balik. Ni yang kecil kan, bukan kecil sangat lah, tapi skor rendah aja 1 je 2. Lepas tu saya kata, faham tak sebut apa? Faham tak maksud? Dia kata tak tahu. Wallahualam, anak saya bercakap jujur atau tidak, dia tak tahu. Tapi dia kata, macam mana boleh belajar mana ni? Kawan-kawan dia selalu sebut. Subhanallah, muslimin muslimat. Kalau anak-anak dibiasakan tengok YouTube, lepas tu dibiasakan tengok macam Netflix yang tidak terkawal ataupun apa-apalah program TV, perkataan tu bagi Mak Saleh biasa. Ada cerita sikit-sikit sebut. Bila pengulangan berlaku kan, berulang-ulang sebutan tu, dia orang jadi terikut. Terikut tanpa disedari, tanpa dirancang. Macam itulah kuatnya pengaruh repetition ni. Pengaruh pengulangan ni kepada ingatan, kepada pendengaran. Sebab kadang-kadang kita bukan mendengar dengan telinga, mendengar dengan hati. Bukan melihat dengan mata, melihat dengan hati. Sebab itu dia pergi kepada duduk lama sikit dalam hati anak kita, akhirnya terkeluar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, dengan kita memahami hadis ini, kita akan merasakan bahawasanya banyaknya dosa yang kita buat. Terlalu banyak dosa yang kita tidak tahu
dan kita tidak sedar kita sebenarnya hamba Allah yang penuh dengan dosa, dan setiap kita lakukan sesuatu itu seolahnya ada je terpalit dosa. Okey, apakah maksud hadis ini? Kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu sama-sama muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu. Ra tu mewakili radhiyallahu anhu. Maksudnya redha Allah ke atasnya. Ke atas apa? Anas. Ini sahabat Nabi kan? Okey. An Anas radhiyallahu anhu. Qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Subhanallah. Okey, kita tengok. An maksud dia daripada. Anas radhiyallahu anhu, redha Allah ke atasnya. Redha Allah anhu ke atasnya, kepada Anas. Sebab tu kalau kita jumpa sahabat-sahabat Nabi, ada yang ditulis radhiyallahu anhu. Kalau perempuan Aisyah contohnya, radhiyallahu anha, redha Allah ke atasnya. Hu ni kan dhamir bagi lelaki, ha pula kalau ha kita nampak radhiyallahu anha tu, ha tu pula untuk perempuan. Dan kita ada nampak juga kalau bacakan hadis Nabi, dia ada tulis an Anas, contohnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa huma? Kalau kita tengok sikit ya, minta maaf, kita ni sikit. Kalau anhu maksudnya ke atasnya lelaki. Lepas tu kita akan nampak juga ada yang tulis anha. Anha ke atasnya perempuan. Okey. Lepas tu ada juga kita nampak radhiyallahu anhuma. Anhuma ni bila dua orang. Dua orang apa? Contoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, dua orang, dua-dua sahabat Nabi. Ibnu tu anak, Abbas tu pun sahabat Nabi. Abbas tu, Ibnu ni, nama dia sebenar, muslimin muslimat, Ibnu Abbas. Jelas satu kena alih. Jelas. Okey. Sajalah ni ilmu tambahan ya. Ibnu Abbas. Kalau kita nampak ada sahabat Nabi yang ditulis Ibnu Abbas, bila biasanya Ibnu ni nama dia mesti Abdullah. Kalau bukan Abdullah, dia tak dipanggil Ibnu Abbas. Tapi ada juga, mungkin ada juga yang bukan Abdullah tapi dipanggil anak kepada ni Ibnu, dia tak ada ni Ibnu Abbas direct. Maksud Ibnu anak lelaki kepada Abbas. Dan biasanya Ibnu ini merujuk kepada orang yang memiliki nama Abdullah. Jadi Ibnu Abbas nama sebenarnya Abdullah bin Abbas. Ringkas ataupun gelaran jadi Ibnu Abbas. Ibnu maksud dia anak lelaki kepada Abbas. Anak lelaki pada Abbas ini nama dia apa sebenarnya? Abdullah bin Abbas. Okey. Ibnu Abbas ataupun Abdullah ni pun sahabat Nabi. Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maksudnya masa hijrah daripada Mekah ke Madinah tu, Ibnu Abbas baru umur 3 tahun. Ibnu Abbas ni anak saudara kepada Maimunah. Maimunah ni siapa? Isteri Nabi. Sebab itu Ibnu Abbas ni bila Rasulullah
pada giliran rumah Sayyidatina Maimunah, isteri Nabi ni, emak saudara dia. Ibnu Abbas kan kecil lagi. Ibnu Abbas kecil lagi, umur dalam 5 tahun, 6 tahun. Selalu duduk di rumah, selalu suka duduk rumah mak saudara dia ni. Ketika Rasulullah berada di giliran pada rumah mak saudara, untuk melihat, untuk belajar, untuk memerhatikan segala gerak-geri Nabi. Dia menyediakan air wuduk untuk Nabi dan sebagainya. Dan dia selalu disuruh Nabi untuk buat itu, untuk buat ni. Sebab itu Ibnu Abbas adalah di antara sahabat Nabi yang sangat muda, yang sangat memahami hadis Nabi dengan mendalam, tahu sebab turunnya hadis, dan di antara yang paling pakar. Maksudnya ada yang mahir, ada yang pakar, ada yang paling pakar kan. Atau yang paling pakar berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir Al-Quran, antara sebab kenapa Ibnu Abbas ni pakar sangat ilmu tafsir Al-Quran, kerana ia didoakan khusus oleh Rasulullah. Masa Ibnu Abbas kecil, Rasulullah peluk dia, bawa kepala dia ke dada Rasulullah. Rasulullah doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman dalam agama, dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikan dia ilmu menafsirkan Al-Quran. Doa yang kedua Nabi doakan kepada beliau dalam waktu yang lain, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah dia kebijaksanaan, hikmah. Jadi hikmah, orang sebut kalau ada hikmah lah tu. Maksud hikmah kita apa? Adalah sesuatu di sebalik dia, adalah kebaikan di sebaliknya. Jadi dia seorang yang ada kemahiran luar biasa untuk menafsirkan sesuatu hadis Nabi, untuk menafsirkan firman Allah, untuk mengupas ataupun mengulas sesuatu yang berlaku dengan hikmah yang sangat hebat, yang sangat tinggi. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dimata Allah sekalian, Ibnu Abbas adalah anak kepada Abbas. Abbas ni pula siapa, sahabat-sahabat? Abbas ni siapa? Abbas ini adalah bapa saudara Nabi. Tapi Ustazah, bila awak buat serong dengan awak buat awak kena alih, dia akan lagi cantik. Tu yang sebab bila dah lama nanti tak apa alih. Betul tak? Mesti beza bila serong dengan tu. Okey, sekejap je dia alih. Sekarang ni ada yang bantu hari ni sebab untuk setting Cik Syira kita ada sama tu yang saya panggil adik. Kejap Ustazah ni panggil siapa adik ni kan? Kejap adik, kejap abang. Okey, jadi Abbas ni bapa saudara Nabi, juga sahabat Nabi. Sebab itu kadang-kadang kita jumpa radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas keduanya. Sebab radhiyallahu ni diguna pakai adalah untuk siapa? Untuk sahabat Nabi sahaja, dari sudut adabnya. Untuk sahabat Nabi. Selain pada sahabat Nabi, orang soleh selepas itu ataupun tabi'at tabi'in disebut nama, contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah. Maksud rahimahullah, maksudnya apa? Dirahmati Allah. Kalau radhiyallahu, kita kena faham bila sebut radhiyallahu, nama-nama siapa-siapa yang disebut radhiyallahu itu adalah sahabat Nabi, sama ada perempuan atau lelaki. Kalau diberikan gelaran selepas nama dia rahimahullah, itu biasanya adalah para alim ulama, kemudian para salafus saleh, ulama-ulama muktabar. Nampak ya? Jadi Ibnu Abbas ni adalah bapa saudara Nabi, dan Ibnu Abbas ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah wafat, beliau baru umur 13 tahun. Ketika umur dia 15 tahun, 16 tahun, Saidina Umar dah bawa Ibnu Abbas ni masuk dalam mesyuarat penting bagi peringkat menguruskan ataupun pada peringkat untuk memutuskan hal-hal penting negara. Sebab masa tu Saidina Umar dah jadi pemerintah, dah jadi khulafa. Jadi sahabat-sahabat, ini sikit je saya berkongsi berkenaan dengan penjelasan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Tetapi ada satu lagi kita akan jumpa radhiyallahu anhum. Kita boleh jumpa radhiyallahu anhum. Antaranya adalah siapa radhiyallahu anhum? Hum ni mereka. Maksudnya
Kenapa boleh radhiyallahu anhum ni? Ini kan Ibnu Abbas, anak dengan ayah, dua-dua sahabat Nabi. Apa maksud sahabat Nabi? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW. Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW itu adalah sahabat Nabi. Walaupun dia sempat jumpa sekali. Dia datang daripada Baghdad contohnya. Datang daripada Iraq contohnya. Datang daripada Jordan. Datang daripada Palestin. Datang daripada mana-mana. Dia jumpa Nabi secara berdepan. Dan dia walaupun sekali, itu dah dikira sahabat Nabi SAW. Bahkan ada di zaman Rasulullah, contohnya cerita yang glamour tu, Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Rasulullah. Dia kan duduk jauh, dia miskin, pasal ada penyakit sopak, jaga ibu dia, jaga ibu dia yang tua dan kerat. Dia nak sangat jumpa Nabi. Dia bukan tak boleh pergi. Dia muda, dia boleh redah je padang pasir. Tapi kerana dia sangat menjaga ibunya, berbakti pada ibunya. Dan dia, panjanglah cerita Uwais Al-Qarni. Sebab itu Rasulullah sebelum wafat berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar. Berpesan kepada Sayyidina Uthman. Berpesan pada sahabat lah. Kan, supaya nanti kamu kena tunggu. Kan, di gerbang masuk pintu Madinah ni. Kan, Mekah ke Madinah, antara dua tu. Nanti akan datang seorang lelaki yang mana doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Doanya pasti makbul. Kamu nantikan pemuda ni. Kan? Doanya sangat makbul, tidak pernah ditolak oleh Allah, tidak ditolak oleh penduduk langit. Mesti doanya akan diangkat. Subhanallah. Sahabat bertanya, apakah doa yang perlu kami minta daripadanya bila kami dapat bertemu dengan Uwais Al-Qarni ni? Lalu Rasulullah jawab apa? Mintalah keselamatan daripada api neraka. Ya Allah, tu apa sekian? Sahabat-sahabat Nabi tu memang dah confirm sama api neraka. Macam mana boleh confirm Ustazah? Nabi je kan confirm. Sebab Nabi yang mengesahkan. Nabi yang menjamin. Abu Bakar fil jannah. Nabi SAW bersabda. Umar fil jannah. Ali fil jannah. Uthman fil jannah. Ada 10 nama sahabat Nabi yang Nabi sebut fil jannah, fil jannah, fil jannah. Allahu Akbar. Jadi dah dapat jaminan. Tapi Nabi tetap ajarkan, kalau kamu bertemulah dengan Uwais Al-Qarni, mohon kepada dia supaya kamu selamat daripada azab kemarahan Allah, azab api neraka. Maksudnya kita ni, kalau jumpa orang soleh, orang alim, sebelum minta, kan, sebab ramai kalau yang jumpa, saya bukan soleh, saya bukan alim, jadi orang boleh minta apa saja. Ustazah doakan saya ini, Ustazah doakan sama bisnes saya, Ustazah doakan ini, doakan jodoh. Okey, Alhamdulillah, semua tu bagus. Memang satu hajat dan permintaan yang bagus semuanya. Tapi bila kita jumpa orang soleh, orang alim, masa suntuk, kita cuma minta dia doakan keselamatan dunia dan akhirat, umum. Dan senang sebenarnya. Terus doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nampak tak? Masya-Allah. Background ni pun cantik ya. Jadi nampak juga background ni. Okay. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebab sahabat pun bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita fikirkan sahabat Nabi ni semua benda nak tanya. Pandai-pandailah nak minta apa. Kan, bila jumpa Uwais Al-Qarni tu, Nabi suruh tunggu-tunggu je lah, jumpa macam-macam doa. Tapi sahabat ni, apa-apa dia fikir, dia nak tahu, kan, saranan Rasulullah apa. Walaupun sahabat Nabi tu berbijak-bijak pun, alim-alim semua soleh, sahabat Nabi semua wali Allah, sahabat-sahabat. Masya Allah. Tapi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bila kami bertemu Uwais Al-Qarni, doa apa kami minta? Nabi kata, minta keselamatan daripada kemurkaan Allah, minta keselamatan daripada azab api neraka. Allah Akbar. Sebab apa? Kalau kita dijamin selamat, makbul doa tu, selamat juga dunia. Yang risaulah, kalau selamat akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi tak semestinya selamat dunia, kita sehat, elok semua ada, tak semestinya kita akan selamat di akhirat. Tak. Tapi kalau dapat jaminan keselamatan akhirat, confirm dunia pun selamat. Okey, muslimin muslimat minta sekalian. Okey, saya padam sikit. Saya nak sebut Uwais Al-Qarni tu hidup di zaman Rasulullah. Sampai kepada dia dakwah tentang Islam. Sampai kepada dia, dan dia ucap syahadah, dan dia Muslim. Tapi melalui perantaraan orang-orang lain. Tak silap saya tak tahu Uwais Al-Qarni duduk mana ya. Ustaz boleh tak cari? Uwais ni mungkin duduk di Baghdad ke Iraq ke, saya tak ingat. Tapi jauh lah perjalanan dia. Tapi dia boleh saja pergi. Tapi kerana dia menyantuni ibu dia, kan, dia tak boleh tinggalkan. Pendek cerita, kita tahu kan dia buat exercise. Di Syria lah, dia orang Syria.
Subhanallah, Allah Akbar. Lepas tu, tapi dia bukan sahabat Nabi. Walaupun hidup di zaman Nabi, dia bukan sahabat Nabi. Sebab tak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi sebut nama dia. Nabi tahu. Macam mana Nabi tahu? Hidup Yaman. Hidup Yaman. Macam mana Nabi tahu? Muslimin-muslimat, macam mana Nabi tahu? Melalui khabar para malaikat lah. Ada lelaki yang soleh, kesolehan dia. Dan jika doa yang tidak ditolak ini di kalangan para wali Allah. Muslimin-muslimat, wali Allah ni, Allah angkat kedudukan menjadi wali Allah ataupun orang yang Allah pelihara, yang Allah jaga ni, yang dekat dengan Allah ini, bukan semestinya dengan amalan-amalan khusus. Muslimin-muslimat. Sebab itu kisah 3 orang pemuda yang di dalam gua, yang tersekat dengan batu besar tu, muslimin-muslimat, dikatakan mereka itu juga ada sifat kewalian kerana doanya terus makbul time tu juga. Bila dia minta-minta dan dia bertawasul dengan amalan masing-masing. Maksudnya, ada setengah orang kerana amal soleh dia, yang ikhlas betul kerana Allah dan dilakukan secara istiqamah, Masya Allah, maka naik darjat dia menjadi darjat kewalian. Subhanallah. Tapi maksud wali Allah ni, kita dah pernah bicarakan. Maksud wali Allah, kita rasa, wali Allah ni ada karamah, ada kepelikan. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Masya Allah. Jadi Uwais Al-Qarni adalah seorang lelaki yang hidup di zaman Rasulullah sampai kepadanya Islam, dan dia memang Islam, tetapi tak sempat jumpa Rasulullah. Dia sangat mencintai dan merindui Rasulullah, dan ia bukanlah dikira sahabat Nabi. Masya Allah. Jadi kadang-kadang tu, minta maaf ya, saya nak padam ni. Saya kena padam sebab saya nak conteng sikit lagi. Sebenarnya kita ada sebenarnya kat situ kan, supaya tak ni lupa. Tapi tak apa. Ustazah nak padam juga. Kalau tak nanti dia ni. Ini dah faham kan? Saya share sikit ni. Saya ni, apa yang saya tahu saya share. Banyak lagi saya tak tahu. Yang saya tahu sikit ni je, muslimin-muslimat. Okey, kita guna yang hujung ni je kan. Saya nak sebut contoh kan. Nama ni. Tapi saya tak ingatlah nama anak dia. Ni. Tak apa. Sahabat Nabi, 3 sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair. Tapi anak kepada Abdullah ni. Macam tu lah. Jadi kadang-kadang kita akan jumpa radhiyallahu anhum. Hum ni mereka. Redha Allah ke atas mereka. Sebab semuanya, ketiga-tiganya tu adalah sahabat Nabi SAW. Ataupun kadang tu kita nampak riwayat tu banyak. Riwayat tu daripada orang berbeza, bukan dalam satu keluarga. 3 orang ke riwayat ditulis, jadi radhiyallahu anhum ke atas mereka. Okey, kita abaikan ni, kita nak pergi kepada maksud ni. Okey, jom kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas radhiyallahu anhu. Kita padam ni untuk perempuan. Qala, berkata. Anas bin Malik. Anas bin Malik, Ustaz boleh tak cari sikit biodata dia? Bukan biodata apa, sebenarnya nak tahu umur dia, sebab dia juga antara di kalangan kanak-kanak orang muda bersama dengan Rasulullah. Berkata, innakum, sesungguhnya kamu semua. Innakum, sesungguhnya kamu semua. Siapa yang kata ni? Anas bin Malik. Sesungguhnya kamu semua la ta'maluna, melakukan amalan-amalan. La ta'maluna, melakukan amalan-amalan. La ta'maluna, melakukan. La ta'maluna, melakukan amalan, amalan. Hiya adaku, ianya lebih halus. Sekejap ya. Ia lebih halus. Amalan-amalan ianya lebih halus.
Hiya tu yang mana ia lebih halus. Bolehlah. Ianya je macam tak sedap. Yang mana betul tak? Yang mana lebih halus. Fi a'yunikum. Pada a'yunikum, pandangan mata kamu, pada mata kamu, a'yunikum pada mata kamu, pada mata kamu, ataupun kita sebut pada pandangan mata kamu. Pada mata kamu pun tak apalah. Fi ayunikum, pada mata kamu, minasy'ari, daripada sehelai rambut. Tak apa, saya Syirah. Sebab sebenarnya Ustazah memang bila tengok sesuaikan dengan supaya ayat tu mudah faham. Jadi daripada sehelai rambut, sedangkan kami pada zaman Rasulullah kunna na'udduha, sedangkan kami kunna na'udduha, sedangkan kami menganggapnya. Sedangkan kami menganggapnya, sedangkan kami menganggapnya ala, pada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, adalah mubiqat ni daripada dosa-dosa besar. Mubiqat ni dia maksud dia panjang sikit. Sebenarnya kalau pendek, dosa besar. Dia jamak lah ni, menunjukkan banyak. Dosa besar. Okey. Tapi nak kata dosa besar ni besar, mubiqat ni walaupun pendek, maksud dia ada dosa-dosa besar yang membinasakan. Memang dosa besar semuanya membinasakan. Boleh je sebut al-ismu. Kalau sebut contohnya Rasulullah SAW minal ismi, ismi tu pun adalah maksudnya dosa. Ada lagi perkataan-perkataan lain membawa masuk dosa. Tapi bila disebut al-mubiqat, maksud dia adalah dosa-dosa besar yang akan membinasakan. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang membinasakan. Riwayat Bukhari berkata al-mubiqat ialah dosa-dosa besar yang membinasakan pelakunya. Binasa ni bukan dunia saja. Bukan akhirat saja. Dia akan membinasakan dunia dan akhirat. Okey. Muslimin muslimat dimana Allah sekalian. Mari kita baca hadis ni dan kita cuba memahami maksud yang nak disampaikan. Daripada Anas radhiyallahu anhu. Tadi kita kata Anas ni siapa kan? Mari kita baca sikit biografi Anas. Okey. Masya Allah, Anas bin Malik, urutan ketiga dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik ni dia telah meriwayatkan 2286 hadis. Subhanallah, banyak. Okey, wafat pada kita tengok. Beliau adalah gini-gini. Ada pembantu Rasulullah dan seorang yang banyak riwayatkan hadis. Okey, Anas berumur 10 tahun. Ya. Ya, ingat dah. Okey. Ceritanya siapa ibu dia, Ustaz? Siapa ibu Anas? Ummu Sulaim. Anas bin Malik ni, ibu dia nama Ummu Sulaim. Dia adalah penduduk Madinah. Jadi kita tahu penduduk Mekah dipanggil Al-Muhajirin, iaitu orang berhijrah daripada Mekah. Madinah dipanggil Ansar. Jadi Anas ni adalah penduduk Ansar. Maksudnya penduduk asal Madinah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, lalu datanglah Ummu Sulaim dengan anak lelakinya yang berumur 10 tahun. 10 tahun darjah berapa? Darjah 3 kan? 10 tahun darjah 3. Bawalah anak ni
Almost, dah jam 4 7, 8, dah jam 4. Datang jumpa Rasulullah, kemudian bagi tahu, ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa. Sebab apa muslimin muslimat? Penduduk Madinah ni dah ready dah ni nak bagi hadiah. Bila Rasulullah sampaikan tala'al badru alaina, macam tu kan. Lepas tu sambut ni, meriah ni, orang Islam yang dah Muslim, yang dah memeluk agama Islam, menyambut kata Rasulullah. Ada yang bagi hadiah tu, ada bagian ni. Datanglah Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa hadiah nak diberikan kecuali anak lelakiku ni. Ni kata bijak ni. Ummu Sulaim ni sangat bijak. Dia bagi hadiah anak lelaki ni yang bernama Anas bin Malik ni. Subhanallah, dijadikan pembantu kepada Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ni antara orang yang dekat dengan Rasulullah. Kalau kita tengok tadi Ibnu Abbas, dia hanya akan berada di rumah Rasulullah ketika rumah mak saudara dia. Perasan tak? Di rumah mak saudara dia, Maimunah. Tapi juga orang yang alim faqih, selalu berdapil Rasulullah juga daripada kanak-kanak. Tapi kita tahu Anas bin Ibnu Abbas lagi kecil lah bersama Rasulullah. Anas bermula umur 10 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat, umur dia 20 tahun. Kalau Ibnu Abbas tadi umur dia 13 tahun, dia orang ni beza 7 tahun. Jadi bila remaja lagi bersama Rasulullah, otak cergas, ingatan kuat. Sama dengan ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Ibunda kita Aisyah bersama Rasulullah pada umur 9 tahun. Sebab itu menghafal, ialah mereka ni semua hafiz Al-Quran, confirm. Mereka juga hafal hadis-hadis Nabi, dan yang lebih mengagumkan, mereka semua ingat hadis Nabi ni turun sebab apa, peristiwa apa, kerana apa, fakta-faktanya. Sebab itu kita dapati kenapa Allah takdirkan Rasulullah bernikah dengan Sayyidatina Aisyah daripada umurnya sangat kanak-kanak, kerana adalah di kalangan isteri Nabi yang meriwayatkan hadis. Tuan-puan sekalian, pernah dengar tak riwayat hadis daripada isteri Nabi yang lain? Ada. Contohnya ada juga Ummu Salamah, tapi sangat sedikit. Sebab isteri Nabi yang lain semuanya adalah warga emas. Kan? Warga emas, tak pun dah dewasa lah. Tapi bila Sayyidatina Aisyah menjadi wanita yang membesar di rumah kenabian daripada kanak-kanak sampai remaja, menghafal hadis Nabi, tahu sebab nuzul, sebab wurudul hadis, sebab turunnya ayat Quran kerana peristiwa apa. Sebab itu selepas kewafatan, wanita-wanita ketika di zaman Rasulullah dan ketika selepas kewafatan Rasulullah merujuk Sayyidatina Aisyah untuk apa jua masalah. Kuranglah rasa malu nak tanya pasal sahih, nak tanya pasal jimat, nak tanya benda-benda yang agak sensor kan. Ada rujukan ulama di kalangan wanita. Sebab itu hikmah terbesar, kita kena faham kenapa Rasulullah bernikah awal dengan Sayyidatina Aisyah, supaya Sayyidatina Aisyah membesar di rumah kenabian, membesar dengan kecerdasan, ingatan yang kuat, menjadi ulama yang hebat di kalangan wanita. Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, sahabat Nabi juga kalau ada masalah pergi merujuk kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, muslimin muslimat. Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kamu semua la ta'maluna, melakukan amalan-amalan yang mana ia lebih halus pada pandangan mata kamu. Pada mata kamu, perbuatan kamu tu sepele ataupun remeh je. Itu perbuatan yang kecil je. Perbuatan yang kita tak rasa langsung. Macam kalau cakap pun, takkan macam ni pun dosa. Macam tu. Kalau ada yang tegur pun, takkan ni pun dosa. Ni pun kau kata dosa. Sikit dosa, sikit dosa. Kan? Pada pandangan kamu, Anas kata, sesungguhnya kamu semua akan melakukan ataupun melakukan amalan-amalan yang mana lebih halus daripada pandangan mata kamu. Pada pandangan mata kamu, kita sebut pada pandangan, kita tulis gini lah, pada pandangan. Pada pandangan mata kamu, daripada sehelai rambut. Tuan-puan sekalian, kalaulah saya ni ada selai rambut, saya pun buat-buat macam ni, tuan-puan tak nampak. Kalau selai rambut hitam duduk atas kertas putih, nampak jelas sikit lah. Kalau selai rambut jatuhlah atas tanah, langsung tak nampak. Atas rumput ke apa. Tak sebutnya perbandingan yang Anas bin Malik ni sebut, perbandingan yang sangatlah supaya kita boleh bayangkan. Kalau sebut sebesar biji zarah, kita tahu zarah kena tengok bawah mikroskop, tapi kita tak nampak. Rambut kita boleh bayangkan. Maksudnya, alahai, benda yang tak nampak kan, kita kata. Okey. Pada pandangan mata kamu daripada selai rambut, sedangkan kunna na'uduha, sedangkan kami menganggapnya ala ahdi Rasulillah,
pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, ia ada dosa-dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Muslimin muslimat. Sebab apa ni? Anas bin Malik hidup membesar daripada kecil umur 10 tahun dengan melihat, dengan bukan mata saja, dengan mata hati, mendengar juga dengan mata hati zaman Rasulullah dan bagaimana zaman selepas Rasulullah. Beza setahun. Masa itu umat Islam dah ada dah melakukan perbuatan-perbuatan yang Rasul tak buat, dan Rasul pernah tegur, Rasul larang. Dan dah mula dah meninggalkan. Ini bukan zaman yang jauh sangat ni. Setahun dah nampak, 2 tahun dah makin nampak, 3 tahun dah makin nampak, 4 tahun dah makin nampak. Subhanallah. Saya dah pernah baca hadis ni. Saya lupa, kalau kita kaji lagi, hadis ni dibacakan dan ini hadis Anas bin Malik. Ketika Anas mengucapkan kalimah ni, ketika ni umur dia berapa tak pasti. Beza dari selepas kewafatan Rasulullah 20 tahun, dah ada banyak dah perbezaan umat Islam. Dari sudut perbuatan, dari sudut akhlak, dari sudut ibadah. Bayangkan beza kita dengan Rasulullah berapa. Bayangkan 1000 tahun jarak dengan Rasulullah, berapa banyak dah perubahan yang berlaku. Dari sudut masalah, dari sudut akhlak, masalah dari sudut ibadah, isu-isu penyakit-penyakit hati. Kan, subhanallah. Kita jarak berapa tahun dengan Rasulullah SAW? Berapa tahun? 1400, kita 1400. Ustaz, kita 1400 44 47, 48, 47 kan? Sorry ya. Terlupa. Rasa Ustaz kena duduk sini lah. Tolong. Sekarang 1444 Oh, minta maaf ya. 1444 1444 Yang sebenarnya 1443. Minta maaf ya. Okey, perbezaan kita dengan Rasulullah 1400. Ini ambil tarikh hijrah ya, tarikh hijrah. Rasul meninggal 10 tahun selepas hijrah, 1444 hijrah. 1444 hijrah. Bermula pada tarikh hijrah. Tapi Rasul wafat 10 tahun selepas hijrah ya. 10 tahun selepas hijrah Rasul wafat. Jadi jarak kita dengan Rasulullah 1444. Kena tambah lagi lah, tambah 10. Jarak kita dengan tarikh kewafatan Rasulullah, tambah 10. Tambah 10? Tolak 10 kan? Ada yang kata 1443. Faham. Tapi belum masuk lagi kan tahun baru? Belum masuk lagi. 1443. Sorry ya, saya confuse. Lepas tu kan, kalau kita nak kira kan 1443 ni jarak kita dengan hijrah Nabi. Kalau nak kira dengan kewafatan Nabi 1443, tolak 10 ke tambah 10? Tolak 10 kan? Tolak 10. Jadi jarak kita dengan Rasulullah ketika kewafatan Rasulullah 1433 lah. Betul, tolak 10, 1433. Tuan-tuan sekalian, ketika Anas bin Malik menyebutkan hadis ini, Masya Allah, Anas berkata, cik, hadis ni maksud dia mendalam. Membuatkan saya masa kali pertama saya tak ingatlah bila saya jumpa dan baca hadis ni. Bila Anas kata, masa baca kitab ni, tak silap saya baca kitab 50 hadis wasiat Rasulullah. Bila Anas melihat suasana umat Islam ketika itu beza dengan Rasulullah baru 10 tahun, mungkin baru beza 15 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Dan ketika Anas menyebutkan hadis ini, muslimin-muslimat, Anas menyebut di kalangan para sahabat Nabi, di kalangan di hadapan Anas bin Malik ni sahabat-sahabat Nabi yang masih ramai lagi. Nak kata jarak masa tak lama, tapi ramai yang dah mula meninggalkan sunnah Nabi, ramai yang dah mula akhlaknya dah semakin hilang daripada akhlak Rasulullah SAW. Kehidupan dah mula lalai. Kan, dah mula masing-masing mengejar dunia dan sebagainya. Apatah lagi kita yang berjarak dengan Rasulullah 1433 tahun.
berjarak setahun dah beza, berjarak 3 tahun dah beza, berjarak 10 tahun dah beza. Kita yang 1433 tahun. Sebab itu Anas bin Malik menyebutkan, sesungguhnya kamu semua melakukan amalan-amalan yang mana ia lebih halus pada pandangan mata kamu daripada sehelai rambut. Sedangkan kami menganggapnya pada zaman Rasulullah SAW, ia adalah dosa-dosa besar yang membinasakan pelakunya. Subhanallah. Ketika Anas bin Malik menyebutkan hadis ini, ada sahabat yang menangis, ada sahabat yang merasakan bahawasanya kehidupan mereka sudah jauh daripada kehidupan yang sebenar, yang dituntut oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, Allahu Akbar. Cuba bayangkan, kenapa ya nak ada apa? Okey, Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba bayangkan apa yang berlaku pada hari ini kepada kita. Apa yang berlaku, tak apa, tolong. Tak apa, ni. Okey. Sebenarnya kita bukan nak buat musik sekarang. Okey. Apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, muslimin muslimat, kita tak tahu. Apakah amalan yang kita lakukan yang termasuk dalam dosa-dosa besar yang membinasakan pelakunya. Kita tak tahu amalan apa. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab apa? Jarak kita jauh lebih jauh daripada Rasulullah SAW. Dosa-dosa yang boleh membinasakan pelakunya ini, yang kita dah buat, yang kita tidak tahu, yang kita tidak sedar. Masya Allah, Allah Akbar. Jarak yang tak jauh daripada Rasulullah pun Anas bin Malik kata, ia di kalangan dosa-dosa yang sangat besar yang boleh membinasakan. Dan kamu anggap ia adalah perkara yang remeh, seperti sehelai rambut saja. Sekarang ni muslimin muslimat ramai orang, kan, walaupun melakukan dosa besar yang jelas, mereka meremehkan. Dosa besar yang jelas, tapi ramai yang meremehkan. Kan, pasal solat ke, pasal zakat ke, pasal aurat ke. Bahkan bila ada teguran-teguran pasal aurat, saya bacalah ya pada ruangan komen, ada isu-isu semasa, contohnya ada yang menegur pasal aurat. Dan kita dapati ramai sangat yang komen, kau ni tak habis-habis sibuk pasal dosa orang, dosa sendiri tak ada ke? Ni kau sibuk hal orang, kau tak ada ni ke? Kau dah jamin syurga ke? Kau macam baik sangat ke? Saya kan, satu perkara, kita jadi rasa takut nak buat teguran. Bahkan saya pun kena kecam bila saya buat teguran secara terbuka, kan. Kena kecam juga bila kita tujukan kepada artis-artis contohnya. Hari ini kalau kita nak sentuh bab haram, bab harus pun jadi serba salah. Nak sebut bab makruh lagi serba salah. Makruh ni apa yang dibenci oleh Rasulullah, apa dibenci Allah. Bahkan saya percaya, termasuk saya, kita sebenarnya setiap hari menanggung dosa-dosa yang lepas dan create dosa yang baru. Sama dosa besar atau dosa kecil. Sebab Anas bin Malik kata, pada zaman Rasulullah itu dilihat sebagai al-mubiqat. Yang kamu nampak, perbuatan buruk yang kamu buat ni mungkin dari sudut akhlak. Yang kamu nampak, ia macam selai rambut je. Ia sangat kecil pada pandangan kamu. Kalau saya tegur pun kamu akan rasa, takkan benda ni pun tak boleh buat? Soalannya macam tu lah. Takkan ni pun salah? Itu di zaman yang tak jauh dengan Rasulullah. Yang mana Sayyidina Anas sebut, ia pada zaman Rasulullah adalah merupakan dosa-dosa besar yang boleh membinasakan. Dan kamu anggap ia remeh saja. Dan sekarang ini, jurang perbezaan ini semakin besar, semakin luas. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat dimata Allah sekalian, apa yang perlu kita buat pada hari ini adalah sedaya upaya. Sedaya upaya. Kita pun tak tahu apa yang dimasukkan secara teliti, secara rinci, secara detail, apakah perkara yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Tetapi kita boleh faham secara umum, sebenarnya dari sudut akhlak kita sangat jauh dengan akhlak sebenar Rasulullah dan para sahabat. Dari sudut cara hidup kita sangat jauh. Dari sudut cara berpakaian kita sangat jauh. Dari sudut cara bercakap kita sangat jauh. Cara makan kita sangat jauh. Cara kita, rumah kita, kenderaan kita, cara kita dengan jiran-jiran. Cara kita beribadah, cara kita solat, bukan dari sudut pergerakan, mungkin dari sudut khusyuk, kan, dari bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, bagaimana kita dengan zikrullah, bagaimana hati kita, maksudnya tak tahu, tak ada bayang jauh tu jaraknya macam mana. Tetapi yang kita mampu buat hari ini adalah berusahalah sedaya upaya
melaksanakan segala perintah wajib dan meninggalkan segala perintah larangan tanpa kita mencari-cari alasan. Tanpa mencari alasan untuk meringankan. Sebab kita rasa larangan Allah tu berat untuk kita tinggalkan. Perintah Allah tu berat untuk kita buat. Jadi berhentilah mencari-cari alasan, sebab walaupun kita buat sehabis baik, walaupun kita buat dah apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang, boleh jadi kita masih lagi berterusan dalam dosa-dosa yang lain. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Sorry. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan. Terima kasih pada semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.